Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Bertemu lagi kita dalam Shazrai Channel. Terima kasih kerana masih stay tune di Shazrai Channel. Okey, kalau dalam video yang lepas aku share dengan korang unboxing kamera Insta360 One R ni lah. So, untuk video kali ni aku nak share dengan korang review aku berkaitan kamera ni. Okey, kita akan tengok macam mana kualiti gambar dia, 4K dia okey tak okey, apa capability dia, dan yang penting apa yang best kamera ni. Okay guys, stay tune, check it out. Hi guys, welcome back. Okay, kali ni dalam video ni kita akan buat review penggunaan Insta360 One R ni, sebuah action cam daripada Insta360. Okay, dalam video sebelum ni aku dah buat unboxing kepada kamera ni masa aku baru mula-mula beli tu hari lah. Okay, so bagi siapa yang belum tengok lagi video unboxing tersebut, korang boleh klik link kat atas ni untuk tonton video unboxing tu. Okay, so sebelum aku pergi jauh, kalau nak ingat balik dalam video unboxing tu hari, aku ada beritahu yang ada satu benda daripada package Insta360 ni yang aku tak dapat beli. Okay, iaitu selfie stick daripada Insta360. Selfie stick tu Insta publish nama dia sebagai Invisible Selfie Stick. Okay, tak dapat masa tu sebab tak ada stok lah. Okay, so dah tak ada stok, aku terpaksa gunalah monopod ini yang dibagi pada aku oleh kedai sebagai free gift sebabkan beli kamera ni kat kedai dia lah. Okay, inilah monopod yang aku guna sebelum ni. So sebelum aku record video untuk konten kali ni, aku call kedai, check dengan kedai selfie stick tu dah ada ke belum. So kedai kata dah ada stok, so aku teruslah grab beli selfie stick tersebut. So inilah dia selfie stick yang aku idam-idamkan. Okay, inilah rupa kotak dia. Okay, so jom kita buka. Okay guys, inilah selfie stick, Invisible Selfie Stick daripada Insta360. Okay, so macam biasa nak guna, pusing saja dan kita buka. Ada satu lagi. So inilah kepanjangan maksimum untuk selfie stick daripada Insta360. Okay, okay, kita simpan selfie stick ni. So kita pergi terus pada review kamera 360 ini. Okay, inilah aksesori ataupun part-part yang ada dalam kamera 360. Okay, ini bracket, ini mounting holder dan mounting pin. Okay, so pergi pada yang pertama dan yang utama. Ini adalah main core untuk 360 One R ni lah, yang mana dalam ni lah terletaknya prosesor dia, dalam ni lah terletak OS yang menggerakkan kamera ni. So di atasnya ada dua button, satu button on off dan satu lagi button untuk start recording ataupun capture foto. Okay, so di belakang ada satu skrin yang berukuran lebih kurang 1.5 inci ke 1.5 inci kalau tak salah aku, dan skrin adalah touch screen. Kita hanya perlu touch je, tak ada apa-apa button lain. Okay, so di depan dia ni ada satu lampu LED, bila kita on dia akan menyala, dan satu speaker kecil yang berfungsi untuk kita dengar balik footage ataupun video yang kita dah rakam, tapi tak berapa kuat lah. Dan dia ada lubang kecil 1 dan 2. Ini adalah mic dia, built-in mic. Okay, di tepi dia ni ada satu slot. Okay, kita buka. Dalam slot ni ada
dua lagi slot, iaitu satu slot USB Type-C dan satu lagi slot untuk masukkan memory card. Kamera ni menggunakan memory card daripada jenis SD card. Okay, so Type-C, USB Type-C tadi tu berfungsi, satu untuk charge bateri dia, dan satu lagi untuk transfer video-video ataupun senang cerita transfer data daripada memori sini ke dalam PC ataupun laptop. Okay, so untuk Insta360 One R ni dia ada bagi dua jenis lens. Okay, lens yang pertama adalah lens 4K wide angle. Okay, yang mana lens ni hanya ada satu lens, single lens saja. Okay, untuk setup kamera ni sangat senang, dan inilah salah satu faktor yang buat aku suka pada kamera ni, sebab setup dia senang. Okay, kita nak gunakan lens ni, kita hanya sambung saja macam ni. Okay, sekiranya kalau kita nak ambil selfie, kita hanya perlu pusingkan lens ni ke belakang macam ni. So bila kita nak selfie, kita nampaklah keadaan diri kita, adakah masuk dalam frame gambar ataupun tak. Okay, then kita hanya perlu pasang bateri dia. Okay, kita on kita on, skrin akan keluar loading dan boleh digunakan. Okay, ini adalah lens yang special daripada Insta360, yang mana ini adalah lens dual lens ataupun double lens. Dia ada lens di depan dan ada satu lagi lens di belakang. Okay, so inilah yang membolehkan lens ni ambil gambar 360. Okay, sebelum aku lupa, yang lens 4K tadi, field of view dia adalah 140 darjah kiri ke kanan dan atas ke bawah. Okay, manakala 360 punya lens ni pula, field of view dia adalah keseluruhan 360 darjah. Maksudnya 360 darjah horizontal dan 360 darjah vertical. Okay, 360 darjah semua dia boleh nampak. So nak pasang dia pun, nak setup dia pun cukup senang. Okay, kita buka dulu bateri ni, kita buka lens 4K dan kita sambung sahaja dengan lens 360 dan masukkan bateri pack dia. Bateri pack dia pun special, warna merah. Dari jauh lagi dah jadi macam orang dah kenal lah warna merah. Okay, so disebabkan lens dia yang menjojol keluar, so Insta360 bagi kita lens cover untuk mengelakkan daripada ianya calar, sebab dia mudah calar lah, boleh geser macam ni kan. So cakap banyak tak guna, jom kita tengok macam mana kualiti dia, macam mana kualiti 4K lens dan macam mana kualiti 360 lens, macam mana stabilizer dia, macam mana kualiti gambar dia, dan jom kita tengok test di outdoor. Okay guys, so sekarang kita dah dekat outdoor. So inilah kualiti video yang dirakam menggunakan Insta360 One R lah. Okay, so ini lens yang aku guna adalah lens 4K wide angle. Okay, dengan tetapan 4K, resolution 4K, nisbah 16:9 dengan 30 fps, frame per second. Okay, so korang boleh tengok kualiti agak cantik. Okay, so aku tidak gunakan apa-apa external mic, aku hanya record menggunakan mic yang built-in pada kamera ni sendiri. Okay, so kita boleh tengoklah kejelasan dia macam mana. Okay, so kamera ni juga difahamkan ada stabilizer dia sendiri. Okay, so dalam keadaan berjalan macam ni, tak nampaklah gegaran dia tu, smooth je. Okay. Okay, rakaman ini pula aku menggunakan lens 360. Okay, kita akan comparekan macam mana kualiti gambar dia antara lens 4K tadi, lens 4K wide angle dengan lens 360 ni lah. Okay, so kita tengok macam mana kualiti rakaman.
Ini pada tetapan 5.7K resolusi dia dengan 25 frame per second. So pada aku stabilizer kita tak payah nak uji lah, sebab sama je. Dan juga kualiti mic pun still sama. Okay. Oh, apa tak? Ambil gambar. Kau kira ni. Terus dari depan lah. Kamera ni dia waterproof sehingga ke 5 meter. So kita boleh bawa dia selam sehingga 5 meter. Okey, tanpa apa-apa bracket ataupun casing tambahan. Okey. Tapi dia tak bolehlah kita nak selam macam ni sajalah. Berdasarkan user manual dia, kalau kita nak buat aktiviti selaman sehingga ke maksimum 5 meter, kita kena pakai mounting bracket yang disediakan oleh Insta ni lah. Pada aku mounting bracket ni pun bukanlah waterproof pun, sebab dia lubang je. Kat sini ada lubang. Okay, dia tak adalah kata ada casing yang cover daripada air masuk. Cuma pada pandangan aku, dia suruh pakai benda ni sebab nak bagi ruang-ruang antara part-part yang kita pasang ni dia lagi kemas, supaya air langsung tak masuk ke celah-celah ni. Sebab dia kan boleh buka cabut senang macam tu je. Okay. Tapi sekiranya korang nak gunakan kamera ni untuk scuba yang mana lebih pada 5 meter, kita kena beli casing tambahan lah. Casing tambahan yang datang sebagai aksesori kepada kamera ni lah. Okay, so kita hanya buka, masukkan dalam ni, tutup, dah boleh pergi snorkeling. Okay, so kita boleh je bawa macam ni, dah boleh dah, simple macam ni. Okay, so jom kita layan video dalam air. Okay guys, so macam mana kualiti video-video yang telah aku sediakan tu? Itu semuanya tak ada langsung guna kamera lain. Semuanya aku record guna Insta360 One R ni. Okay, kualiti dia memang superb pada aku. Okay, memang best. Okay, tadi masa awal video tadi aku ada cakap berkenaan dengan invisible stick ni. Macam mana invisible ni berfungsi? Sebab Insta cakap kalau kita guna selfie stick invisible ni, masa kita record ambil gambar, terutamanya guna 360 ni, tak akan nampak selfie stick ni dalam gambar. Macam mana dia berfungsi? Okay, sebenarnya guys, untuk yang ni tak adalah, sebab ini memang dia nampak depan je, belakang dia tak nampak, so memang tak masuk lah view dia ni. Sebab FOV dia, field of view dia 140 degree je. Berbanding dengan 360 ni, field of view dia 360 depan belakang, atas bawah, ataupun vertical dan horizontal. Okay, sebenarnya lens ni ada blind spot dia. Okay, dekat mana blind spot dia? Adalah di sini, di sini, di sini dan di sini. Okay, apa-apa saja yang berada di sini belah kiri, ataupun di sini di belah kanan, atau di sini di belah atas, atau di sini di belah bawah ni, memang tak akan nampak guys.
kau cubalah. Aku dah test masa sediakan footage untuk test stabilizer apa semua tadi tu, footage yang mula awal tu. Aku cuba letak jari aku kat sini, mana takkan nampak. So dari sini ada satu line lurus, sampailah ke mana pun itu adalah blind spot dia. Letaklah apa-apa pun tak akan nampak. Ada satu line je. So sama juga dengan bawah ni, memang dia tak akan nampak. Cuma apabila kita record, line tu kita tak akan nampak lah. Memang kita tak dapat kesan kat mana line dia. Tapi kalau korang letak main jari ni, dia akan nampak ada satu point jari tu akan hilang. Okay, so bila kita record, daripada pemerhatian aku lah, so bila kita record di daratan, okay, di atas tanah, di daratan tak kisahlah, atau bukit ke apa, janji bukan dalam air, di atas daratan, memang line blind spot ni memang takkan nampak. Memang kita susah nak kesan, melainkan kita buat macam tadi lah, uji kaji tu. Tapi kalau dalam air, line blind spot dia memang jelas kelihatan, dan kadang-kadang nampak macam tak real pula gambar tu. Okay, so kita kena pandai main. Orang kata kalau dalam air tu, biar kamera statik je, jangan kita duk gerak-gerak macam tu. Kononnya nak follow ikan ke apa dalam air kan. So kita susah nak kawal blind spot line tu apabila kita edit dalam app dia nanti. Okay, so tengok dulu video dalam air yang aku katakan blind spot line tu. Okay, check it out. Okay guys, ada lagi satu features yang aku suka dekat kamera ni, iaitu voice command. Okay, kamera ni kita boleh control menggunakan voice command. Okay, okay, macam biasa kita hidupkan dulu. Okay, untuk pengetahuan korang, dalam mounting bracket ni pun dia ada juga switch on off dan capture ataupun start recording ni. Okay, so kita dia masa dalam bracket ni kita pun boleh tekan kat sini, dia akan hidup macam biasa. Okay, take a photo. Take a photo. Dia dah capture gambar. Start recording. Stop recording. Okay, bila kita cakap tu, bila dia dah faham apa yang kita arahan tu, dia akan bunyi. Okay. Okay, bateri dia ni boleh tahan, kalau full charge boleh tahan sehingga sejam. Okay, dan boleh di-charge menggunakan power bank. Itu yang paling best. Kalau power bank tu fast charging, cepatlah dia boleh charge lagi. Okay guys, so bateri ni pun, dan ni pun kira aksesori. So contoh kalau korang suka travel, susah nak dapat plug current untuk charge bateri ni, kau boleh beli bateri ni lebih. Beli 2 ke 3 bateri sebelum travel, charge siap-siap, standby. Habis tukar. Ini yang best. Okay, kalau kamera lain, mana boleh bateri dalam core, bateri dalam body. Okay, so habis bateri kena charge, kena cocok kalau kamera lain lah. Tapi kalau kamera ni, kita hanya perlu beli bateri ni lebih. So sebelum start travel, charge je, kita buat spare. Habis tukar. Kalau kau rasa 3 tak cukup, kau belilah 10 kan. Okay, so okay, lagi satu, dengan aku ni ada 2 lens 4K dengan 360. Tapi ada satu lagi lens yang kita boleh beli berasingan, sebab dia tak bagi dalam package dalam kotak tu sekali. Dia boleh beli berasingan, iaitu 1 inch lens. Dia akan besar depan ni. Itu untuk ambil gambar lagi power lah. Dia punya, orang kata, quality tu lagi best daripada single lens 4K ni lah. Okay, so itu saja review untuk Insta360 One R yang aku baru je beli. Ni lebih kurang tak sampai sebulan. Okay, secara keseluruhannya aku amat berpuas hati dengan prestasinya. Kualiti gambar,
stabilizer, tengok tadi masa naik boat tu kan. Boat tu bayangkanlah, boat laju kot, goyang, goncang dia kan, tapi tak nampak bergoyang. Okay, dari segi penggunaan mic external tu, kalau kita tak guna, suara masih cantik kan. Dan kualiti gambar tak payah cakap lah, 4K, 5.7K, dia boleh pergi sehingga 60 frame per second. Okay, kalau kita guna dua kamera pun sama, boleh pergi sehingga 60 frame per second. Okay, bila kita masuk dalam komputer pun file dia amat besar. Okay, so itu saja perkongsian daripada aku. Sekiranya korang ada cadangan ataupun ada maklumat tambahan yang aku tak tahu, yang aku tak nyatakan dalam video kali ni, korang boleh tinggalkan di ruangan description di bawah. Dan kalau aku ni, kita boleh share dalam video-video yang lain. Okay guys, sebelum kita mengakhiri video kali ini, aku mohon support lagi sekali daripada korang untuk subscribe channel aku, tekan butang loceng sekiranya korang nak dapatkan notification apabila aku upload video-video baru. Dan sekiranya video ini bermanfaat, tekan butang like dan share dengan kawan-kawan. Okay, sehingga kita jumpa lagi. Check it out.